Hai semua, berjumpa lagi kita di video kali ini. Ini adalah sambungan video yang lepas. Okey. Yang ini adalah part 2. Ingat tak, saya yang diganggu pada malam 22 hari bulan dan 23 hari bulan. Pada malam 24 hari bulan, kami telah mengadakan upacara berserarak bungai. Upacara inilah yang ada saya sebut kat video sebelum ini. Upacara ni merupakan salah satu ritual kematian yang perlu kami lakukan, terutama orang-orang Iban yang masih mengamalkan adat lama. Kebiasaannya upacara ini dilakukan selepas 5 hari atau 7 hari kematian. Sekarang 5 hari sebab ada keluarga yang tak dapat bercuti lama dan perlu balik ke tempat kerja masing-masing. Jadi tempohnya telah dipendekkan. Untuk pengetahuan bagi yang tidak tahu, upacara ini dijalankan untuk memisahkan alam kehidupan dengan alam kematian. Upacara ini perlu dilakukan oleh manang atau bomoh dalam bahasa Melayunya lah. Manang dalam bahasa Iban. Manang adalah sebagai orang tengah yang menghubungkan roh di alam satu lagi, iaitu alam gaib, dengan dunia kita. Seperti yang saya katakan sebelum ini, roh si mati akan terus berada di sekitar kita. Inilah berlakunya kejadian yang menakutkan kepada ahli keluarga yang masih hidup. Mungkin seperti ini yang saya alami sebelum ini. Kalau tidak dilakukan upacara ini, kemungkinan makanan ataupun benda-benda lain akan menjadi, orang Iban cakap ruak lah, macam membazir ke apa. Okey, ruak tu contohnya kalau makan, masak nasi seperiuk pun tidak cukup untuk dimakan oleh 3 orang. Gitu. Itulah maksud ruak. Nak kata dia membazir, bukan kita masak banyak pun. Cuma makanan itu tidak pandai cukup kalau kita makan. Gitulah dia. Kenapa dia boleh berlaku seperti itu? Ini kerana dia makanan itu yang dimasak oleh kita tu telah dimakan oleh roh-roh yang berkeliaran tadi itu. Itu pasal kita perlu adakan ritual untuk hantar diorang tu ke dunia lain supaya tidak mengganggu lagi kita yang masih hidup ini. Selain itu, roh-roh yang berkeliaran itu akan terus mengganggu dan mengajak roh ahli keluarga lain untuk mengikutnya. Sebab mungkin jugalah kita tak tahu apa perasaan roh tu yang sudah meninggal itu. Mungkin dia rasa kesunyian ke, ataupun dia rasa macam sayang dia tu untuk ahli keluarga dia pun masih ada ke. Jadi mungkin dia, mungkin bukan, ataupun mungkin roh yang jahat yang nak kita ni mati juga. Mungkin begitu. Kita tak tahu apa yang telah berlaku di alam kematian, dan itu adalah urusan mereka di alam gaib. Kita tidak tahu. Okay? Dan kita yang hidup ini sedaya upaya untuk hidup dan menyelesaikan urusan orang yang meninggal tersebut. Baik, sambung lagi. Pada malam 24 hari bulan itu, kami sekeluarga dan kesemua penghuni rumah panjang berkumpul di ruang tamu rumah. Kami semua berkumpul duduk di ruang tamu hingga ke ruang dapur lah. Kalau kami orang panggil bilik lah, tapi bukan bilik tidur, kan rumah panjang tu panjang. Jadi setiap keluarga itu tinggal di dalam bilik masing-masing lah gitu. Okay. Sebelum upacara dilakukan, manang tadi mintalah semua pakaian kami sekeluarga untuk disimpan di dalam tempayan. Masa ini manang nak buat upacara belian. Ini kan jadi macam dia kumpul balik roh kami orang yang keluarga yang masih hidup ni. Dia kumpul balik, simpan balik dekat badan kita balik. Macam itulah. Okay. Dan sebelum upacara ini, manang dia
buat dulu upacara berserarak bungai di ruang memasak kami orang. Ini kerana dapur tempat memasak itu kita boleh cabut satu papan untuk membuang barang yang akan Manang guna nanti. Barang-barang itu dia akan buang dari atas rumah ke bawah rumah. So sebab itu upacara itu perlu dibuat di dapur dan memerlukan kan dapur orang dulu tu dia bertiang, dapur kayu. Okay. Tapi sekarang ini tiada dapur kayu, kita boleh juga gunakan tiang dapur gas yang ada tu untuk dia ikat something di sana tu nanti tu. Itu semua upacara-upacara tu saya tak pandai sangatlah nak terangkan. Memang perlu orang yang pakar lah. Takut nanti terang begini. Mungkin ada benda yang saya salah ceritakan ataupun salah sebut. Itu saya tak mau. Kalau diikutkan, upacara itu telah mengambil masa dalam 44 minit lah. Saya masih ingat sebab saya ada rekod video untuk upacara itu. Di upacara inilah Manang akan memberitahu bahawa si mati sudah mati. Manang ataupun bomoh itu akan cakap kepada si mati, "Sanu, awak sudah mati. Awak tidak boleh bersama dengan kami lagi." Mungkin itulah dialog yang dia gunakan. Masa si mati ini berjumpa dengan Manang ni, dia sedang berada di atas pokok. Sebab itu pokok bunga yang bercabang dua adalah sangat diperlukan untuk upacara ini. Itu adalah semacam simbolik dia. Menurut kata Manang ataupun bomoh tadi tu, yang ada di pokok itu bukan satu roh sahaja, ada juga roh-roh lain yang sesat. Roh-roh lain yang belum menjalani ritual tersebut, ataupun roh yang tidak dipedulikan oleh ahli keluarga, ataupun roh yang tidak pasti dia yang tidak dipedulikan lah macam tu. Jadi Manang perlu menggunakan seluruh tenaga untuk memastikan roh yang dicari supaya jatuh dari pokok itu. Menurut ceritanya lah, Manang ini dia akan menjatuhkan roh yang dicari itu. Contohnya lah, malam itu dicari roh abang saya. Dicari roh abang saya, bila dah jumpa dia akan tendang dan berlawan dengan roh itu. Akan melawan tau. Dia akan berpegang dekat pokok itu supaya dia tidak jatuh, dan Manang akan menggunakan sekuat tenaganya untuk menjatuhkan roh tersebut. Manang akan sedar kembali dan kemudian memotong dua bahagian pokok bunga itu. Semasa upacara bersarak bungai, banyak roh berkeliaran tahu. Ianya seperti membuka pintu sebayan ataupun pintu dunia gaib. Ada juga gangguan malam itu. Kami orang semua mengalami gangguan seperti ketukan dan lain-lain. Bunyi macam ada orang di dapur tempat memasak tu. Bila kami sudah semua tiada di sana, bunyi macam ada orang, tapi tiada orang sebenarnya. Macam tu. Kami rasa pun tak fokus semasa upacara tersebut. Yang ini saya mengambil keputusan untuk tidak kongsikan. Tetapi kami sekeluarga ada melihat keadaan kamera yang saya rakam itu, keadaan video yang saya rakam itu. Selepas upacara di ruang memasak selesai, baru upacara belian dilakukan. Upacara ini penting untuk menguatkan balik roh keluarga si mati lah, macam roh kami orang inilah, supaya tidak sesat selepas upacara berserarak bunga tadi. Semasa upacara ini dijalankan, semua penghuni rumah panjang tidak dibenarkan keluar dari bilik kami itu. Dia orang nak pergi ke ruai pun tak boleh, nak pergi ke tanjuk tak boleh, yang sedang bakar-bakar ayam di belakang tu pun tak boleh. Dia orang mesti masuk ke dalam rumah semua semasa upacara ini dijalankan.
Masa ni roh-roh yang pernah meninggal di rumah panjang itu, rumah panjang kami ni tadi, memang akan cari ahli keluarga mereka. Selepas ini dijalakan supaya roh-roh tidak lagi nampak kita yang masih hidup ini walaupun kita ada di sana. Selepas upacara ini selesai, hidangan makan salau, makai salau, iaitu sapa lah, orang cakap sapa, ataupun makan lewat malam pun dihidangkan. Okey, makan salau ni bermaksud makan lewat malam lah. Malam itu kami just sediakan nasi, melawak ayam yang digunakan untuk berbiau tadi. Saya ada juga masak mihun awal-awal dan bubur kacang, serta dibantu oleh wanita-wanita rumah panjang lain untuk buat kopi dan teh, dan juga makan biskut-biskut lah gitu. Okey. Walaupun takut-takut untuk kebahagiaan belakang rumah panjang masa mencari barang, rumah kami orang lah, rumah bilik kami orang tu kan panjang ke belakang sana tu, sampai ke dapur, sampai ke tanah, sampai ke ruang store dan sampai ke tanjuk belakang. Okey, masa itu ada satu peristiwa lucu di mana tiba-tiba ada bunyi kampas di siling di bahagian ruang memasak. Okey, satu makcik ni lari sekuat hati dari dapur terus pijak makcik-makcik yang lain. Semua terkejut dengan gelagatnya. Kemudian apa lagi? Semua ketawa sebab nampak lucu lah. Kejadian itu memang nampak lucu. Okey, semua orang tanya, kenapa ni? Kamu orang tidak dengar ke ada bunyi atas siling tu? Macam tu lah. Semua ketawa-ketawa. Lepas tu dia tidak berani lagi dekat tu. Dia sebenarnya nak ambil cawan, kalau tidak silap saya, terpaksa lah kami yang ahli keluarga tu pergi dapur sana ambil sendiri. Okey, itulah antara yang ada sebenarnya, tapi saya dah ingat lupa dah antara benda yang berlaku masa tu. Selesai upacara itulah, selesai semua upacara pada malam 24 hari bulan itu, Mana berpesan supaya tidak membawa benda-benda hidup dan berdarah ke rumah selama beberapa hari, dan juga beberapa jenis sayur tak boleh naik rumah masa tu. Contohnya kalau nak makan ikan kan ada darah, benda hidup kan kita makan di tanah. Baik, video kali ini dia taklah seram sangat, cuma dia lebih banyak kepada adat-adat kematian lah macam tu. Sampai di sini saja video sekali ini. Hingga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.